Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas Math PTPR. Okey, cikgu meneruskan pengajaran untuk subtopik 6.2. Okey, kita masih dalam bab 6. Okey, masih subtopik yang sama 6.2 dan kita meneruskan untuk dua lagi standard pembelajaran iaitu 6.2.3 menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Manakala standard pembelajaran yang kedua ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya. Okay, kita mula dengan standard pembelajaran 6.2.3. Okey. Seperti biasa, cikgu minta kamu merujuk buku teks untuk PTPR kali ini di muka surat 169. Kamu boleh baca nota-nota dan contoh yang terdapat di muka surat tersebut. Okey, beri perhatian juga kepada rantau-rantau yang diwarnakan. Rantau-rantau yang diwarnakan. Okey. Cuba lihat nota tepi memori saya. Terdapat dua warna yang digunakan. Yang di atas mewakili lebih besar. Manakala rantau hijau di bawah mewakili lebih kecil. Itu perbezaan dia. Okey, cikgu screenshot contoh 10. Gambar rajah contoh 10 dan cikgu besarkan. Kamu boleh banding bezakan dalam buku teks. Okey. Contoh 10 tu meminta kita melorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberi. Okey. Kamu boleh rujuk contoh 10A. Contoh 10A, muka surat yang sama 169. Okey, arahan yang cikgu ringkaskan di sini ialah lorek rantau. So, kalau lorek, okay, pertama kali cikgu nak pesan, lorek mestilah menggunakan pensel sahaja. Jangan gunakan pen. Jangan menggunakan pen. Dalam exam, lorek menggunakan pensel sahaja. Pensel, contoh pensel 2B. Pensel dengan warna hitam dia jelas. Contoh pensel 2B. Okey, bagaimana kita nak melorek? Sebelum kita melorek, kita hendaklah mengenal pasti setiap satu ketaksamaan di dalam gambar rajah. Okey. Ketaksamaan A yang pertama ialah Y lebih kecil atau sama X tambah 3. Jadi kamu
Banding bezalah dengan garis yang sepadan pada gambar rajah. Okey. Iaitu bila kamu banding beza, kamu akan dapati ketaksamaan ini berkaitan dengan garis Y sama dengan X tambah 3. Kan? Ada Y, ada X, ada tambah, ada 3. So, kamu bandingkan antara ketaksamaan yang diberi dengan garis dalam gambar rajah. Okey, ketaksamaan itu meminta kamu mengenal pasti di manakah dikatakan Y lebih kecil atau sama X tambah 3. Ini adalah garis yang sepatutnya. Okey, kalau lebih kecil, maka rantau yang sepatutnya lebih kecil, rantau yang sepatutnya terletak di mana? Mengikut nota dalam buku teks tu. Terletak di bawah garis. Cikgu tak buat garisan banyak sangat untuk mengelakkan serabut. Jadi cikgu tunjukkan beberapa garis lah yang memenuhi syarat ketaksamaan ini. Okey. Dan cikgu menggunakan warna-warna yang berbeza untuk mengelakkan kekeliruan. So, untuk ketaksamaan yang pertama ni cikgu menggunakan warna hijau. Kerana dia lebih kecil atau sama dengan. Okay, kenapa dia lebih kecil atau sama dengan? Kerana garis itu garis penuh. Okay, garis penuh. Kalau dia garis penuh, dia mesti ada macam double line lah. Lebih kecil sama dengan. Ataupun satu situasi yang lain lebih besar sama dengan. Itu semua berkaitan dengan garis penuh. Okay. Okay, cikgu sambung garisan-garisan hijau tu. Kerana dia lebih kecil, maka dia terletak di bawah garis. Okay, bagaimana pula dengan seterusnya? Okay, ketaksamaan yang seterusnya. Okay. Ini bukan contoh 10B. Cikgu memisahkan dua ketaksamaan pada soalan yang sama. Okay, jangan keliru. Ini bukan soalan 10B. Cikgu memisahkan dua ketaksamaan pada soalan yang sama. Okey. Ketaksamaan yang seterusnya. X kecil dari 2. Jadi, apakah kaitan antara ketaksamaan dengan garis dalam gambar rajah? Dah tentulah kaitannya adalah pada garis X sama dengan 2. Ada X, ada 2. Pada gambar rajah pun ada X, ada 2. Maka mereka berkaitan. Okey. Cuba lihat simbol ketidaksamaan tu. Dia tak ada garis double kan? Dia hanya lebih kecil. Okey. Inilah satu ciri untuk memberitahu bahawa garis dalam gambar rajah ialah garis senggang ataupun garis putus-putus yang berwarna merah tu. Okey. Dia tak ada double simbol. Dia hanya lebih kecil atau dalam situasi yang lain lebih besar. Untuk menunjukkan bahawa ketaksamaan B itu adalah berkaitan dengan garis putus-putus. Okey, di manakah rantau yang mewakili X kurang dari 2 pada gambar rajah? Okey, mari kita lihat. Okey, kalau lebih kecil, maka rantau garisan mencancang lebih kecil, rantau dia terletak di sebelah kiri. Yang cikgu wakili dengan anak panah berwarna merah. Itu menunjukkan garis, menunjukkan rantau yang lebih kecil. Cikgu hanya buat beberapa garisan merah atau anak panah merah untuk menunjukkan bahawa
di situlah rantau di mana X kurang dari 2. Jadi kamu akan dapati terdapat dua warna yang digunakan. Jadi rantau mana yang terpilih? Okey, rantau yang terpilih adalah rantau di mana terdapat garis berwarna hijau dan garis berwarna merah bersilang. Okey, garis berwarna hijau dan garis berwarna merah bersilang. Okey, dapatkah kamu kenal pasti di manakah garis hijau dan garis merah bertemu atau bersilang? Maka di situlah rantau yang sepatutnya. Okey, mari kita lihat penyelesaian di dalam buku teks. Okey, dalam buku teks, kalau cikgu guna anak panah. Dalam buku teks, mereka menggunakan huruf-huruf A dan B. Kalau kamu baca dalam buku teks, huruf-huruf A mewakili ketaksamaan yang pertama atau ketaksamaan A. Huruf-huruf B yang berwarna hijau pula mewakili ketaksamaan X lebih kecil dari 2. Okay. Tapi persamaan antara penyelesaian buku teks dan cikgu ialah kita sama-sama menggunakan dua warna yang berbeza. Cuba lihat penjelasan pada penyelesaian tu. Okay. Rantau sepunya. Rantau sepunya yang ada A dan ada B, itulah jawapannya. Okay. Rantau yang ada huruf A dan ada huruf B, itulah rantau yang sepatutnya. Okay. Jadi kamu ada dua cara yang cikgu tunjukkan. Okay. Cara cikgu dan cara buku teks yang menghasilkan jawapan yang sama. Okay, pilihan di tangan kamu lah. Kamu boleh pilih cara mana yang kamu nak buat. Okay, next kita lihat contoh berikutnya. Contoh 11 di muka surat 170. Okay, kalau tadi contoh 10 melibatkan dua ketidaksamaan. Okay, contoh 11 pula kita akan melorikkan rantau yang mana diberi 3 ketidaksamaan. Okey, 3 ketidaksamaan. Kalau ada 3 ketidaksamaan, maksudnya cikgu akan menggunakan 3 warna yang berbeza. Okey, kita mulakan dengan ini. Okey. Tukar bagi cikgu bermaksud kita hubung kaitlah antara ketidaksamaan dengan garis yang terdapat di dalam gambar rajah. 2y x, maka kamu pun hubung kaitkan dengan 2yx. Kemudian x tambah y 4. So kamu carilah garis yang ada x tambah y 4. Okey. Kerana mereka ni saling berkaitan. Okey, ini dia beza dia. Iaitu terdapat ketidaksamaan yang ketiga. Okey. Ketidaksamaan yang ketiga, kamu akan diminta menggariskan sendiri dalam gambar rajah untuk menghubungkaitkan antara ketaksamaan. Contoh dalam sana ialah x lebih besar dari 0. Maka kamu akan mengenal pasti dan melakar pada gambar rajah
menggunakan pembaris. Garis. Kalau garis semestinya kamu mesti menggunakan pembaris. Kena pasti dan lakarkan di mana garis X sama dengan kosong. Okay, di mana X sama dengan kosong? X sama dengan kosong. Itu dia X sama dengan kosong. X sama dengan kosong ialah pada paksi Y. Yang cikgu tandakan dengan warna hijau. Itu dia X sama dengan kosong. Okey, jika kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, pastikan kamu sudah ada 3 garis dalam gambar rajah sebelum kamu lorek. Maksudnya kalau kamu belum jumpa garis yang ketiga tu, maka lorekan kamu tu menjadi tak lengkap lah. Pastikan ada 3 garis. Biasanya 2 diberi dan garis yang ketiga kamu yang kena lakar sendiri. Okey, lepas tu barulah kita beralih kepada proses mengenal pasti rantau yang memenuhi setiap satu ketidaksamaan. Dimulai dengan 2Y lebih besar atau sama dengan X. Di manakah garis tersebut? Kalau lebih garis dah tahu di mana. Kalau lebih besar, maka dia terletak di atas. Di atas. Seperti dalam gambar rajah yang cikgu letakkan anak panah berwarna merah. Ini dia di atas. Lebih besar. Lebih besar sama dengan. Kenapa dia lebih besar sama dengan? Kerana garis 2Y sama dengan X adalah garis penuh. Garis penuh. Maka ada simbol lebih besar atau sama dengan. Itu dia. Untuk 2Y lebih besar atau sama dengan X. Bagaimana pula dengan ketidaksamaan linear yang kedua? Lebih kecil. Lebih kecil. X tambah Y lebih kecil dari 4. Simbol lebih kecil tu untuk memberitahu bahawa garis adalah garis senggang atau garis putus. X tambah Y sama dengan 4. Nampak tak simbol tu? Lebih kecil. Dia tak ada lebih kecil, kemudian ada line di bawah. Tidak, dia simple. Lebih kecil. Untuk memberitahu bahawa garis yang terlibat adalah garis putus. Jadi kalau dia lebih kecil, di manakah rantau yang dikatakan X tambah Y lebih kecil dari 4? Itu dia yang diwakili oleh anak panah berwarna kuning. Okey, cikgu lakarkan beberapa garis kuning untuk memberitahu dia lebih kecil. Maksudnya dia terletak di bawah graf, terletak di bawah garis yang berkaitan. Itu dia. Cikgu lukiskan beberapa lah untuk memberitahu yang jika lebih kecil maka dia terletak di bawah. Cikgu harap kamu dapatlah mengenal pasti dan tidak keliru apakah yang dimasukkan dengan di bawah dan di atas. Okey, ketaksamaan yang ketiga. X lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, simbol ketidaksamaan tu ada macam double kan, untuk memberitahu bahawa garis yang terlibat adalah garis penuh. Okey, garis penuh. Okey. Kalau dalam contoh tu diwakili oleh garis hijau penuh. Okey. Yang mencancang, mencancang. Jadi tegak ke atas, maksudnya dia mencancang. Okey. Jadi di manakah rantau
untuk garis mencancang nak beritahu yang dia lebih besar di kiri atau di kanan. Okey, jika lebih besar untuk garis mencancang atau garis tegak ke atas, lebih besar terletak di sebelah kanan. Terletak di sebelah kanan. Kalau dalam gambar rajah tu, cikgu warnakan dia sebagai arrow hijau. Itu dia, lebih besar dari kosong. Lebih besar, garis mencancang dia ke kanan. Ingat garis mencancang kalau dia lebih besar, dia ke kanan. Okey. Cikgu menambahkan satu lagi garis merah untuk mengelakkan kekeliruan. Jadi di manakah rantau terpilih? Rantau terpilih ialah kawasan di mana terdapat ketiga-tiga garis berwarna merah, kuning dan hijau. Okey, pada pandangan kamu, okey, di manakah terdapat ketiga-tiga garis? Dah tentulah ini ya. Ini dia. Okey, rantau yang memuaskan tiga ketaksamaan linear. Okey, kamu juga boleh rujuk contoh dalam buku teks contoh 11. Jika kamu tidak faham penjelasan ni, kamu sentiasa boleh rewind video ni atau kamu boleh terus berhubung dengan guru matematik masing-masing. Okey. Okey, seterusnya pelajar semua boleh cuba latihan berkaitan latihan berkaitan dalam buku teks iaitu praktiskan diri 6.2C di muka surat 170 dan 171. Okey, kita balik kepada standard pembelajaran seterusnya, penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, nota contoh boleh kamu rujuk di muka surat 171. Okey. Okey, dalam penyelesaian masalah ini, okey, cikgu bahagikan jenis-jenis soalan kepada dua, iaitu yang pertama, rantau sudah berlorek. Apa yang perlu kamu buat? Kamu diminta menyatakan atau tuliskan sistem ketaksamaan linear tersebut. Maksudnya, apa yang kamu belajar tadi, kamu backward. Backward maksudnya kamu buat ke belakang. Kalau tadi kamu lorekkan, kali ini sudah dilorek, kamu perlu menyatakan ketaksamaan-ketaksamaan yang berkaitan. Okey, kemudian jenis yang kedua, yang lebih complicated sedikit, melibatkan situasi. Okey, terdapat beberapa langkah yang kamu perlu ikuti. Okey, dimulai dengan daripada basic lah, iaitu menulis sistem ketaksamaan berpandukan situasi yang diberi. Kemudian lukis dan lorek rantau. Kemudian kamu akan mentafsir graf dan memberi pendapat atau justifikasi. Okey, kamu membaca graf lah dalam pemahaman mudah dia. Okey, terdapat 3 kemahiran yang kamu kena tahu untuk jenis soalan yang kedua.
Okay, kita mulakan dengan jenis yang pertama dahulu, iaitu diberi kawasan berlorek. Seperti yang cikgu screenshot dari contoh 12. Mula contoh 12A. Itu dia. Okay, dia dah beri kawasan berlorek. Kamu diminta menyatakan atau menuliskan ketaksamaan yang betul. Okay, macam mana caranya? Dia nyatakan ketaksamaan. Okey, yang pertama, rantau berlorek di bawah garis X tambah Y sama dengan 8. Jadi kalau di bawah, maka dia lebih kecil atau lebih besar? Okey, fikirkan. Kemudian garis sempang atau garis putus-putus. Maka itulah dia ketaksamaannya. Okey. Seterusnya, apakah lagi ketaksamaan yang terlibat? Walaupun kamu akan kata hanya nampak satu garis, tidak. Sebenarnya, terdapat 3 garis. Ini nak menunjukkanlah. Lebih kecil maka dia di bawah. Pasal tu dia lebih kecil. Kerana bawah. Okey. Kemudian, rantau berlorek. Ingat paksi X dan paksi Y juga adalah suatu garis. Jangan abaikan kepentingan garis paksi X dan garis paksi Y. Okey, rantau berlorek di atas paksi X. Maka atas paksi X, ini dia atas paksi X. Maka dah tentulah ketaksamaan dia ialah Y lebih besar dari kosong. Kan? Lebih besar dari kosong. Maksudnya Y bernilai positif lah. Y ke atas. Kan di atas paksi X, mengikut anak panah tu dah tentulah Y bernilai positif lah. Itu dia. Rantau di atas paksi X, maka Y lebih besar dari kosong. Kemudian apakah lagi ketaksamaan yang terlibat? Rantau berlorek di kanan paksi Y. Di kanan, yang berwarna kuning. Di kanan. Okay. Kalau di kanan, seperti yang cikgu jelaskan dalam slide-slide sebelumnya tadi, paksi mencancang atau tegak ke atas, kalau dia lebih besar, dia terletak di sebelah kanan. Maka, bila ke kanan, nilai apa pula yang terlibat? Iaitu X lebih besar dari kosong. X, nilai-nilai X adalah positif kerana dia di kanan paksi Y. Itu dia. Itu dia 3 ketidaksamaan yang sepatutnya untuk gambar rajah ataupun rantau yang berlorek ini. Okay, contoh-contoh yang lain kamu boleh lihat dalam buku teks. Iaitu contoh 12B dan sebagainya. Okey, ni cikgu ada 2 tips macam mana untuk menguasai ketaksamaan linear, iaitu pengetahuan yang dan kemahiran yang perlu ada. Penjelasan cikgu ni adalah berpandukan contoh 13. Contoh 13 di muka surat 172. Kamu boleh rujuk contoh 13 muka surat 172.
Okey. Kerana contoh 13 itu dia lebih complicated sedikit, maka cikgu akan berikan tips yang penting. Okey, apakah tips itu? Iaitu kamu haruslah menguasai topik garis lurus. Okey, topik garis lurus yang melibatkan apa dia? Kecerunan, pintasan Y, pintasan X, apakah dia garis selari, apakah dia garis melata, garis mencancang yang cikgu sebut sebentar tadi. Okey, ini penting dan seterusnya bila kamu dah menguasai itu barulah kamu dapat menentukan rantau yang betul. Okey? Jadi kepentingan garis lurus kepentingan pengetahuan garis lurus diaplikasikan dalam topik ketaksamaan linear ini. Okey. Okey, ini pula adalah jenis penyelesaian masalah yang kedua tadi yang cikgu terangkan di awal tadi, iaitu yang melibatkan situasi. Okey, seperti biasa, jika melibatkan situasi, penyelesaian masalah ada 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merancang strategi. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Dan yang keempat, membuat kesimpulan. Okey. Cikgu cuma menekankan langkah-langkah penting. Contoh-contoh dan cara-cara penyelesaian kamu boleh rujuk di dalam buku teks. Muka surat 173 dan 174. Okey. Okay. Seterusnya, jika siapa yang ingin mencabar diri, bolehlah mencuba praktiskan diri 6.2D muka surat 175. Okey. Seperti biasa, jika ada masalah, bolehlah bertanya guru matematik masing-masing. Okey. Untuk penjelasan yang lebih lanjut. Okay. Yang penting kamu cuba, jangan tak cuba. Cikgu harap pelajar sentiasa menjaga kesihatan di rumah supaya kamu boleh belajar dalam masa-masa pandemik COVID ni. Okey. Jangan jadikan alasan pandemik COVID untuk tidak belajar. Fikirkan masa depan. Okey. Okey, kita sudah berada di akhir PDPR. Okey. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang ingin cikgu bentangkan. Iaitu yang pertama, di awal subtopik 6.2, kalau kamu masih ingat, kita belajar menulis ketaksamaan linear. Yang kedua, menentukan rantau ketaksamaan linear. Seterusnya, mengenal pasti, melakar dan melorek rantau. Kemudian, menyatakan ketaksamaan linear. Dan yang terakhir sekali ialah penyelesaian masalah. Okey, itu saja untuk kali ini. Okay. Assalamualaikum.